Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Dan sebelum kita nak teruskan pada kuliah kita, elok kiranya kita sama-sama membaca surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Baik, kita akan teruskan pada kitab kita. Saya agak antara muka surat 60 ke 61 ke 62, tak ingat. Saya tulis sini 62. Tak apa, kita tengok 62. Betul? Dah sampai tanda? Tak tahulah Ustaz, kami tak tahu apa pun. Ustaz ajak bila mana pun. Baik. (66) Okey. Wudu atau air semayang, Betul. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, wudu atau air semayang. Berwudu hukumnya wajib bagi orang yang hendak mengerjakan ibadah semayang, tawaf dan lain-lain ibadat yang disyariatkan ada wudu. Sementara diri sentiasa berwudu hukumnya adalah sunat kerana ianya merupakan kebersihan maknawi dan sayugia diamalkan oleh setiap muslim yang mahu keuntungan dunia dan akhirat. Baik. Hukum wudu ni adalah wajib. Bila kita nak buat benda-benda yang ibadat yang kena ada wudu. Ustaz, ada tak ibadat yang tak payah wudu? Ada ibadat tak payah wudu. Contohnya ialah zikrullah. Tuan-tuan duduk atas kusyen kat rumah,
kata subhanallah, 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 dia tak berhajat pada wuduk pun. Kalau ada wuduk, lebih bagus. Kalau tak ada wuduk, okey, tak ada masalah. Ada ibadat-ibadat yang kena ada wuduk. Contohnya semayang. Kalaulah kita tengah semayang, wuduk kita batal, maka wajib berhenti semayang on the spot. Kena berhenti. Katalah kita rakaat kedua, kita tengah semayang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berat kata dikentut, maka haram kita sambung maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak boleh kita sambung ihdinas sirat, tak boleh baca dah. Kena berhenti semayang. Tak boleh berlakon semayang. Mayang pia, nanti orang tahu pula aku kentut. Malu pula. Mayang buat tak tahu betul. Assalamualaikum, buat bukan baik itu pendek semayang. Tak boleh. Berlakon semayang tak boleh. Tak ada wuduk kita berlakon betul semayang. Macam orang berlakon semayang, pengarah drama tu kata, okey, kita nak ambil bab hang semayang, hang taubat dah. Okey, cepat, hang duk tahiyat akhir terus. Nanti kami bawa kamera jalan kat situ, hang buat macam tahiyat akhir, innaka hamidum majid, assalamualaikum, waalaikumsalam, betul hang kat tangan, ya Allah. Buat berlakon. Dia berlakon di hujung lah, sebab dia baru taubat ya. Aksiden ke apa jadi baik kan. Kamera jalan gitu. Hukum dia dosa buat begitu. Sebab dia tak ada wuduk. Bukan tak ada wuduk, dia tak tahu apa, dia main duduk macam berlakon semayang, buat macam tahiyat akhir gitu. Dan tu kalau nak berlakon semayang, hang suruh dia tu semayang duha 2 rakaat kalau bagi. Hang shoot pada awal sampai habis. Lepas tu hang cut lah mana hang mau. Jangan okey tak ada berhenti. Okey rukuk saja. Dia pula abang dia tu. Dia tu iya kan nak apa tu? Oh tak ada sikit. Tak boleh berhenti semayang tanpa sebab tu. Pengarah ke bapa pengarah ke tak boleh kata cut. Cut boleh masa tengah berlawan boleh. Masa tengah lompat kereta boleh. Cut tengah semayang tak boleh. Sami Allah liman hamidah, cut. Okey dah berhenti. Semayang. Esoklah kita ambil isin ni. Dia pun balik gitu. Tu nama dia dosa memang dengan semayang tu. Jadi kalau tengah semayang wuduk tak ada, kalau orang ramai, kalau orang sikit ke, orang ramai ke, kalau orang sikit boleh keluar lah. Macam masjid kita 2 saf, boleh lah. Macam sekarang ni masa Covid, boleh lah celah-celah orang boleh keluar. Kalau ramai sangat, semayang Jumaat masjid wilayah, RTM buat live pula pagi tu, tengah hari semayang Jumaat. Kita nak keluar tak boleh, penuh orang. Berebut terajang orang keluar juga, lagi kamera fokus kat kita. Kelihatan seorang Pak Haji baru saja kentut. Yang keluar untuk ambil wuduk, malu setahun. Jadi nak buat macam mana? Duduk je. Duduk bersila betul. Menunjukkan kata hang tak semayang. Lepas tu nak buat apa? Satgi dah habis semayang semua, pergi ambil, main balik. Sebab duduk di saf pertama, nak keluar pun tak badan. Beretur orang terajang, ambil wuduk, masuk balik, tak ada dapat semayang pun. Jadi kelang kabut wuduk. Maka kalau kita tahu tak ada wuduk, jangan sembahyang. Kalau kita tahu, berhenti semayang kita. Kalau kita imam, berhenti imam kita. Sunat keluar, masa tu tutup hidung. Masa kita nak keluar tu, sunat masa kita keluar tu, tutup hidung. Bukan sebab kentut aku busuk. Bukan. Tutup hidung sebab orang akan ingat, oh dia ni hidung berdarah, dia nak keluar. Bagi ruang kat dia. Kita yang duduk belakang dia, sunat bagi ruang kat dia supaya dia keluar. Jangan buat cengih gitu. Ai. Bagilah dia tu keluar. Kawan tu boleh keluar awal, boleh ambil balik, kawan-kawan dia boleh join balik, dapatlah jemaah dia. Yang tahan dia buat apa? Sunat bagi dia keluar. Kita pun tengoklah time. Jangan lompat kepala orang masa orang sujud. Sehari orang bangun nanya kawan tu duk masuk kepala dengan jubah ham. Tadi dia kata aku duduk dalam masjid cerah, sebab apa aku bangun untuk Rabiul Fili gelap. Gelap lah. Masuk dalam jubah orang. Tak melompat kawan tu. Masuk dalam jubah. Tunggu orang situasi yang sesuai baru keluar. Kata pengarang kita, tawaf kena ada wuduk juga dan lain-lain ibadat. Masa kita tawaf kena ada wuduk juga.
Berapa kali tawaf? 7 kali tawaf. Tengah-tengah tawaf, wuduk kita batal. Kena buat apa? Pilah ambil wuduk balik. Boleh buat apa lagi? Boleh sambung. Tadi buat pusingan pertama, lepas tu buat pusingan kedua, lepas tu pusingan kedua, tengah-tengah pusingan kedua tu batal. Maka hang pi ambil wuduk balik, sagi hang join, hang boleh masuk beberapa langkah betul-betul tang mana hang ingat lokasi betul-betul tang mana hang batal tadi tu, boleh sambung balik. Tapi kalau kita kata aku tak tahu tang mana berhenti tadi tu, ulang balik nombor 2. Maksudnya boleh. Sebab tadi 2 tak sempurna lagi. Sambung 2, sambung 3, sambung 4. Tapi kena ada wuduk lah. Kalau batal wuduk, kena pi ambil. Tawaf sahaja. Sa'i tak ada wuduk, tak apa. Sa'i sunat ada wuduk. Wuduk tak ada, boleh ambil tak mana-mana. Boleh. Kadang mereka ambil pakai zam-zam tepi tu je. Ambil pakai zam-zam tu. Boleh tak? Boleh je. Tak ada wuduk, tak ada wuduk. Tak apa. Dia sa'i. Yang penting tawaf tu ada wuduk. Itu ibadat-ibadat yang kena ada wuduk lah. Sementara diri sendiri sentiasa berwuduk, hukumnya adalah sunat. Kita sendiri setiap kali keluar daripada tandas, kita ambil wuduk. Setiap kali kita batal wuduk, ambil wuduk. Ini amalan siapa? Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, yang Nabi SAW dengar tahu langkah dia dalam syurga. Nabi tanya, "Hey Bilal, hang ada amalan apa yang special sangat?" Dia kata, "Aku rajin, aku ni tak ada apa sangat Rasulullah SAW. Saya ni kalau batal wuduk, saya akan pergi ambil wuduk dan saya sembahyang beberapa rakaat yang saya mampu." Maknanya Sayyidina Bilal sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Orang yang berada dalam keadaan wuduk, maksudnya orang tu bersih. Orang bersih, orang wangi, sentiasa disukai oleh para malaikat. Jadi kita sentiasa berada dalam keadaan wuduk tu, maknanya sentiasa ready untuk apa-apa kemungkinan. Semayang ke, nak ibadah dan sebagainya, boleh. Dulu saya mengajar sekolah, waktu petang ada budak darjah 2 main PJ tengah-tengah padang tu, kuah lari. Saya on the way nak pergi kelas, dia lari. Tengah-tengah kawan dia duk main tu, dia lari. Mai kat tepi padang tu ada tempat basuh kaki ambil wuduk tu. Tengah-tengah peluh dengan termengah-mengah tu dia ambil wuduk. Saya kata dia, "Nak buat apa? Nak pergi semayang kau?" Dia kata, "Bukan Ustaz, wuduk saya batal. Saya ambil wuduk. Okey Ustaz, saya sambung balik." Piung, dia masuk padang balik. Darjah 2. Dia buat benda tu, kita hak besar ni rasa macam kena penampak. Kita hak besar ni rasa macam kena penampak. Mak dia ajak dia kat rumah, batal wuduk, bagi ada wuduk. Batal wuduk, bagi ada wuduk. Batal wuduk, bagi ada wuduk. Tu hebat didikan di dalam rumah, dia bawa mai sampai ke luar. Jadi baguslah kita kalau sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Baik. Dan kebersihan maknawi yang diamalkan oleh semua orang. Wuduk ni sebenarnya bukan kita nak basuh tangan, basuh kumuk, tak. Dia lebih maknawinya adalah nak basuh dosa tangan. Nak basuh muka tu maksudnya basuh dosa mata. Basuh kumuk maksudnya kumuk bagi hilang dosa-dosa kita. Memang bila ambil wuduk tu akan hilang dosa kecil kita. Bila kita ambil wuduk, dosa kecil kita akan jatuh dan berguguran. Jadi bila kita sentiasa berada dalam keadaan wuduk, banyaklah pahala kita akan dapat. Keuntungan dunia dan akhirat. Syarat sah wuduk. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua mumayyiz, yakni kanak-kanak yang dapat beza di antara bersih dan kotor. Baik dan buruk, mumayyiz lah. Maksudnya kanak-kanak lah. Kalau kanak-kanak kecil, tak sah lah wuduk dia. Dia baru besar, kecil lagi, tak tahu apa lagi wuduk dia, jadi tak sah. Jadi kalau orang Islam ambil wuduk, baru wuduk dia valid lah. Kalau yang ambil wuduk tu tak Islam,
maka wuduk dia tak jadi. Dia mesti beragama Islam. Maksudnya lepas Islam baru ambil wuduk, baru ada dia punya kelebihan dia, gugur dosa, dapat pahala, semua benda tu rawit dengan agama. Kalau budak-budak kecil sama juga, baru budak tu cik lagi, kita ambil wuduk kat dia atau dia ambil sendiri, dia pergi di tandas, dia tampak-tampak kepala dia pun tak tahu syarat dia, dia pun tak tahu rukun wuduk pun semua ambil dah begitu je, wuduk dia tak terangkat. Tapi dia semayang tepi kita tak apalah. Budak-budak kecil kan, latih dia. Dia main, dia semayang dia tak sah, tapi kita latih dia. Budak kecil buat baik pun tak dosa, tak ada apa. Buat budak kecil buat jahat pun tak ada apa. Dia tak akil balik lagi lah. Kecil-kecil tak apa, bukan tak apa, tak dosa lah, dia tak dosa. Katalah budak-budak tadika, mereka balik 3 orang. Tiga orang balik macam tu, mereka jumpa ayat tin tepi jalan. Mereka ingat Sprite, rupanya arak. Kalau sebut balance apa akan minum, buang. Mereka pakat minum kan. Pakat minum jadi pening balik rumah. CA balik rumah CB balik semua CA. Mak dia kata awak pening. Dia kata mak minum ayak ni pening. Dia bawa balik sikit kat mak. Mak dia tengok, yang ni kepala rimau ni, tak boleh minum ni. Tiger. Dia kata budak tadi tu dia minum, dia tak dosa. Siapa dosa? Kita sebagai mak. Bila kita tengok, kita kena habaq. Oh benda ni tak boleh. Kalau jumpa tepi jalan tak boleh ambil barang orang. Kita kena habaq kat dia. Mak dia tak dosa lah sebab mak dia tak tahu. Mak dia dosa bila? Mak dia kata, betul ke pening? Mak try minum sikit. Mak dia kata, betul lah pening lah. Esok-esok lah kita minum pula. Ini bola meti ais. Contoh, mak kaki minum tiger. Mak dosa sebab mak besar dah. Bapak dia balik, contohnya main judi. Budak-budak kecil kan dulu kan ada tikam tu, koyak sekupang, thank you. Maksudnya tak ada apa, dapat hadiah ke apa, nombor berapa ke, boleh ambil hadiah tu. Tikam tu main judi tu. Mak dia, budak darjah 2, tengok dalam poket berlambak-lambak. Dia ambil duit mak dia, dia pergi beli berlambak-lambak ke tu. Mak dia nak basuh baju, tengok punya berlambak. Mak dia marah dia. Awak hang pergi beli semua, tunggu bapak hang balik. Bapak dia balik habaq kat bapak dia. Bapak dia hambat rata kampung, bawa getah paip tu pusing, tak guna. Hang ni aku bagi duit, hang pergi beli buat apa ni semua benda judi yang tahu tak, dosa semua. Dah dapat anak dia, terekam anak dia. Dia tanya kat anak dia, hang beli kat mana? Mai abah pun nak beli sama. Tadi tu eloklah bapak dia tak dosa. Kalau bapak dia beli dosa juga. Jadi budak kecil tak ada apalah. Ambil wuduk ke apakah, ini tak mumayyiz. Mumayyiz tu macam tadi tu, darjah 2, darjah 3 tu dia tahu dah mana baik, mana tak baik, mana kotor, mana bersih. Tak mumayyiz ni maknanya kita letak kat dia najis ke, tak ayak ke apa ke, dia tak tahu apa, dia main semua macam tu je. Dia tak tahu lagi. Dia besar lah, tak apa dah. Suci daripada haid dan nifas. Jadi sepanjang haid dan nifas tu tak sah lah wuduk kita tu. Yang keempat, tiada satu yang menghalang sampai air kepada anggota wuduk seperti getah, lilin, minyak beku, duri yang kalau dicabut ada lubangnya. Yang keempat, nama dia adalah mani'. Mani' ni maknanya penghalang. Bila kita ambil wuduk, muka kita, tangan kita, kepala tempat kita ambil wuduk ni dengan kaki, kawasan rukun ni, dia tak boleh ada sesuatu yang menghalang. Menghalang ni maksudnya dia ada ke atas. Ada ke atas. Contoh, sisi ikan. Contoh, lilin. Dia ada ke atas. Dia duduk di atas itu. Contohnya dia tulis getah lilin, minyak beku yang tebal, atau duri, atau apa saja benda lah. Ustaz, minyak rambut yang kami guna kat rambut kami, atau minyak masak saji yang kami guna untuk masak tu, kadang-kadang kami orang perempuan ni ambil uduk macam tu je. Adalah tangan berminyak-minyak, oily sikit tangan kami, tak apa kau uduk macam tu.
itu kira manik ke? Minyak masak biasa tak apa. Sebab dia nipis dan dia serap masuk dalam kulit kita, dia biasa je. Dia yang minyak tebal itu baru tak boleh. Contoh minyak hitam hak enjin kereta kita tukar tu. Minyak tu jenis tebal. Kalau minyak tu tuang kat tangan kita, minyak hitam tu yang kita celup dalam apa? Dalam tangan dalam minyak hitam tu, kemudian kita basuh biasa je kita punya uduk, dia tak masuk sebab dia terlalu tebal minyak dia tu. Maka kena ambil masa basuh sikit. Kalau orang tu duk main dengan benda tu selalu tak apa. Contoh apa dia? Orang tu memang kerja kedai pomen. Tukar tayar, tukar minyak hitam, mekanik kereta. Ada di hujung dia ambil dah semayang, basuh dah semua elok dah. Basuh minyak gas lah, apalah macam-macam lah, cuci dah semua. Setiap kali nak ambil uduk, dia lepas main alhamdulillahirabbil alamin, tengok ada sikit kat kuku macam tu. Minyak hitam. Sikit. Al-qalilu yu'fa. Sikit dimaafkan. Syarat memang hang tiap-tiap hari duk main dengan benda tu. Tiap-tiap hari duk main dengan benda tu, dimaafkan. Kalau hang memang tak kena mengena macam kita, pergi tukar minyak hitam, itu saja duk main sepoket lama kat bawah tu, gatal duk main macam-macam, tangan minyak pergi ambil semayang, kaki kotor, kena minyak tebal, uduk tak sah, kena ambil lain. Dia semayang sah sebab masyaqqah tajlibut taisir. Bila sesuatu urusan itu susah, rumit, payah, tiap-tiap waktu dia kena basuh, Zuhur, Asar, Maghrib nak sembahyang dia kena cuci, maka Islam beri sedikit ruang keringanan pada dia. Kaedah fiqh lain menyebut kata apa? Al-amru idza daqat ittasa'a. Sesuatu urusan tu apabila dia sampai pada satu ruang yang sangat kecil dan agak sempit, maka Islam membuka ruang sedikit untuk orang tu. Dia susah. Macam orang sembahyang lah. Kita kalau kena darah kat badan kita najis. Tapi kalau orang tu memang dia jual daging, memang dia jenis sembelih ayam, bukanlah setumpuk banyak, adalah sikit-sikit kat baju dia, tak perasan, renjisan kecil daripada darah yang dia sembelih ayam dan sebagainya, dimaafkan oleh syarak kerana dia memang duk rendam dalam benda tu. Sama macam apa? Sama macam kita ni lah dalam kes-kes tadi tu, minyak ke apa. Tapi syarat dia kita memang duk kerja benda tu. Kalau sekali-sekala tidak dimaafkan. Jadi sebelum wuduk kita perhatilah elok-elok. Terutama kaki kita lah. Kadang kita tak tahu anak-anak kita main selotip gunting tu, gunting ni, kita terpijak selotip kecil tu. Saya tak perasan. Kita dah semayang habis semua dah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tengok ada orang abang. Tengok kaki ada ni. Jadi kita pun tak tahu. Sebelum wuduk ke, lekat dekat kaki aku ni sebelum aku wuduk ke, atau lepas aku wuduk ke, tak tahu. Maka kita ulang balik sembahyang. Sebab kemungkinan dia kena awal. Melainkan masa kita ambil wuduk tu, kita memang dah tengok kaki kita, pegang kaki kita, gosok kaki kita, memang tak ada apa. Maka kita yakin bahawa benda tu hanya berlaku selepas kita ambil wuduk, kita pijak, baru dia lekat kat kaki kita. Kalau tidak, kita kena ulang balik sembahyang. Jadi wuduk tu kena ambil elok-elok lah. Maka syarat sah tu dia kena hati-hati. Pen ustaz, anak saya, cucu saya, dia pegang tangan saya, dia buat ni, mata, mulut, mata, mulut. Betul ada rambut kat atas tu. Lepas tu dia sembang lah, duk main dengan tangan kita. Contoh. Lepas tu budak kecil betul dia belah lah. Kita semayang betul je ambil semayang tak pasal semua. Alhamdulillah doa ni. Tengah doa tengok Allah sikit-sikit balance lagi. Tak apa, dimaafkan. Ada cat tak boleh juga. Cat nak mudahnya biasa boh lotion dulu kat tangan. Boh lotion kat tangan. Satgi bila kita dah habis cat nak basuh tu dia senang sikit keluar. Sebab cat tu ada atas lotion. Kalau duduk di bawah dia lambat keluar. Jadi kita kalau orang tu dia memang kerja cat. Hari ni cat sini, esok cat sana, ada sikit-sikit lepas semayang, tak apa, dimaafkan. Sebab dia satgi nak sambung cat lagi, esok kerja cat lagi. Dia memang duk mampu dengan cat lah bahasa dia. Bukan dia mati dia turun cat.
dia kerja cat. Kita 800 tahun sekali pegang cat tak payah mengada. Kena cuci penuh kaki semua bagi elok-elok. Ataupun duri yang kalau dicabut ada lubang, maknanya duri tu dia duduk di dalam. Bila kita angkat duri tu ada lubang, maknanya kawasan lubang tu dia wuduk dia tak kena. Maka wuduk hang tak sah, kena cabut dulu duri tu. Walaupun kecil, cabut dulu kemudian baru ambil wuduk. Gitu. Tiada di anggota wuduk itu benda yang boleh mengubah sifat air seperti dakwat, bedak yang tebal, cendana, koma-koma dan sebagainya. Jadi bila kita nak ambil wuduk, muka kita ada bedak yang banyak. Bila kita ambil wuduk, bedak dekat ayat wuduk dekat bedak tu, dia tak kena kulit, dia hanya menggugurkan bedak. Yang kena tak kena, yang kena tak kena. Jadi hati-hatilah orang yang pakai kosmetik. Bukan saya nak promosi yang kosmetik mesra wuduk tu. Tak lah. Belilah jenama apa pun. Tapi sebelum kita nak basuh, nak ambil sembahyang, kita pastikan hilang dulu. Terutama ni bila jadi geng-geng pengantin. Geng-geng pengantin boleh pakai makeup tak? Boleh, tak apa. Tapi janganlah over sangat pakai makeup tu. Boleh pakailah satu hari untuk hari dia cantik, tak apa, tak ada masalah. Cumanya banyak orang tak sembahyang disebabkan sayang ke makeup. Makeup berapa sekali makeup ni? Siapa ada pengalaman? Anak ke cucu ke kahwin 300, 400, 500 ada? Sampai tak 500? Tak sampai. Tak tahu saya, kami tak makeup lah, kami biasa je. Kami tak makeup pun orang berkenan dah. Katalah contoh 300. Saya tak tahu lah berapa contoh 300. 300 itu ada tak orang yang dia sanggup cuci 300 hanya untuk sembahyang zuhur. Kalau orang fikir akhirat, dia cucilah. Tapi ambil uduk siap-siap lah boleh je. Ambil uduk siap-siap, lepas tu makeup lah. Lepas tu ambil dah sembahyang. Syarat dia, jangan pondan makeup. Ada. Kalau pondan makeup, batal tak uduk? Batal lah. Ustaz saya tengok dia sebiji macam perempuan. Jangan duk mengada. Meter TNB semua, duk wiring semua elok lagi. Jangan duk buat gila gitu. Current short, meter semua, net semua jadi masalah Allah tu. Tak, dia lelaki lah. Tak boleh, dia tak boleh pegang. Dia pegang kita batal. Jadi, carilah tukar makeup yang muslimah lah. Lepas tu pastikan kosmetik dia guna tu berjenis. Cari tahu apa kosmetik murah tu tak tahu halal tak halal dan sebagainya. Dia buka muka kita pula nak semayang sekali ni. Oh, jadi banyak sangat masalah. Jadi mudahnya kadang-kadang kita, itulah syarat dia. Jangan panggil laki makeup perempuan. Kemudian makeup tak apa, ambil semayang dulu, kemudian makeup, lepas tu semayang terus. Jadi nak turun ni musim-musim kenuri ni kan, kalau hang nak turun pi dewan ke, turun pi tempat orang ramai, janganlah betul-betul waktu sembahyang zuhur tu pun nak abang agak tu. Sini surau, sini masjid, Allahu akbar, Allahu akbar. Sana pun berdebung kompang di palu berdebung. Tak tahu mana satu azan, mana satu menyanyi gitu. Sabarlah Ustaz. Yang ketak-ketak nak menikah pahai. Nikah lah kan. Kenuri je. Eloklah hang duduk di rumah semayang siap-siap semua dulu. Kalau lah dewan tu dekat. Kalau dewan jauh, hang tunggu waktu yang sesuai. Sebelum zuhur ke mai. Atau hang semayang zuhur semua siap 1:30, 1:45, pukul 2 hang mai. Kan senang macam tu. Semayang selesa dah, duduk sampai tu sampai petang sampai asar, okey balik main habis dah, nak ambil wuduk balik ke apa, semua masalah. Janganlah tepat betul-betul tengok azan tu. Jadi kita pun jadi macam tak syok lah pula. Kita itulah. Sini azan, sini kompang. Lepas tu ada orang selawat pula. Allahumma salli ala sayyidina. Mana azan, mana selawat gitu. Jadi tak apa kena gitu. Hang lambatkan sikit main. Kahwin dah kan? Bukan tak kahwin lagi. Bukan baru nak mengurat. Kahwin dah. Nak kenuri je. Sabar sikit je.
letak hormat sikit pada azan tu. Biar boleh nak pergi semayang dan sebagainya kan. Jadi kalau bedak tebal ke atau makeup kita tebal, dia boleh ubah warna atau ubah ayat wuduk daripada mutlak dia tak jadi mutlak dah, macam kita mengaji dulu tu. Maka ayat yang kena tu dia tak kena ayat mutlak dah, dia jadi ayat campur dengan bedak, ayat campur dengan lipstick dan sebagainya. Hilangkan dulu makeup semua dulu, sikit-sikit dimaafkan. Jangan terlalu tebal sangat sampai makeup tu tebal, nanti ambil wudu tak kena kat kulit, kena kat makeup sahaja. Mengetahui fardu wudu. Kalaulah kita ambil air semayang, kita tak tahu apa, kita tiru orang sebiji-sebiji, maka wudu kita tak sah. Kita tak tahu. Orang tanya, kumuk tu wajib ke tak? Kumuk dia kata tengok ikut hari. Kalau Rabu wajib, kalau Khamis tak wajib. Mana ada ikut hari ke tu, gila. Dia tetaplah sunat, mana wajib, mana rukun. Dia macam tu je rukun-rukun wudu ni. Dia ada sini fardu wudu, sunat wudu semua lagi dah. Cumanya maka kita nak semayang sama juga. Syarat semayang ni dia mesti tahu semayang tu. Dia tak boleh ikut orang semayang. Rukuk dia pun baru masuk Islam tak apa. Ni lama lah, 13 tahun, 80 tahun, 72 tahun, 64 tahun masuk Islam. Dia tak tahu nak semayang, saya tiru orang. Semayang fardu saya tak risau. Semayang jamak dengan semayang qasar ni, kita turun satu van, kawan tu pun dalam van, dia tak abang apa, dia pun main semayang, dia tanya, semayang apa? Semayang qasar. Qasar tu apa? Ni bukan semayang asar, semayang maghrib. Memang maghrib. Kita semayang isyak tadi kita qasar. Isyak qasar. Apa ni? Isyak ke asar? Dia kata qasar tu asar. Bukan asar. Qasar tu apa? Aku tak tahu. Dia tak tahu apa. Semayang lah ikut orang tu. Semayang apa? Lantak kan. Semayang dia qasar. Kata aku semayang qasar sudah. Aku qasar semayang itu. Dia tak tahu semayang. Tak sah semayang. Hang kena tahu. Semayang ni semayang apa, nak niat apa, dan semayang tu baru hang boleh sah semayang itu. Kita tak boleh tiru orang semayang, melainkan hang baru 4 hari masuk Islam. Tak tahu apa kan, kita follow orang dia, lama-lama kita belajar dia apa. Paling tak ada kena bagi taklimat. Okey, sekarang ni kita akan semayang Zuhur kita akan semayang 2 rakaat. Saja aku semayang fardu Zuhur 2 rakaat. Itu kita panggil qasar. Qasar tu kita pendekkan. Okey, kita dapat info. Jadi kita takbir tak tahu nak kata apa. Tak boleh takbir semayang tak tahu apa. Sama macam wuduk. Dia tak tahu apa wuduk apa semua, dia basuh gitu je, maka wuduk jadi tak sah. Kerana syarat sah wuduk adalah mengetahui. Wuduk dia senang ya, dia 6 syarat dia. Rukun wuduk apa dia? 4 basah, 2 kering. 4 basah, 2 kering. Niat, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, tertib. Rukunnya 4 ni, yang ni dan yang ni tak kena ayak, tu nama kering. Niat tak kena ayak, satu lagi tak kena ayak, nama dia ialah tertib. 2 ni tak kena ayak, sebab tu kering. Yang kena ayak apa dia? Muka, tangan, kepala, kaki. 4 ni je. Maka 4 ni hang kena tahu. Hak lain-lain tu hang terbalik, bukan hang terbalik. Terbalik dia tak salah lagi. Dia tak mengganggu rukun. Yang 4 ni hang kena follow. Sebab ayat Quran bila sebut buat wuduk, dia memang susun. Berbeza dengan mandi wajib, dia tak susun untuk kita. Ikut hal lah, nak start dengan siku dulu boleh, start dengan mata dulu boleh, start dengan telinga boleh, start dengan lutut boleh, tak apa. Tapi wuduk dia mesti start dengan muka dulu. Famsahu biwujuhikum, basuh muka hampa. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan hampa sampai ke siku. Wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kepala hampa dan kaki hampa sehingga ke buku lali. Itu memang susunan Allah Ta'ala. Maka wuduk tak boleh lari, tertib mesti ada dalam wuduk. Jadi kena tahulah. Dah ambil wuduk dengan air mutlak, kita habaq dah ayat mutlak tu apa? Ayat yang suci dan menyucikan. Tak boleh ambil wuduk dengan Milo ais.
Tak boleh basuh kencing kita dengan Nescafe Ice. Nescafe Ice lah. Jarang orang basuh dengan Nescafe tarik. Cari melompat lah tanda. Tak. Jadi tak boleh juga. Dia mesti ayak mutlak. 7 ayak tu lah. Ayak sungai, ayak laut, ayak mata ayak, ayak telaga, ayak salji, ayak embun, semua tu. Dan meratakan air kepada seluruh anggota wudu. Nanti kita main bab wudu tu kita cerita. Maknanya kalau tangan dia mesti sampai full version. Tak boleh sini je. Belakang tak kena, sini tak kena, sampai sini tak kena. Bila kita masuk ayat muka, tak boleh. Tak boleh, dia kena senar sampai awal, sampai situ. Dia kena macam tu. Kaki tak boleh suar ke ayat terajang ayat tu tak boleh. Tumit tak kena. Maknanya hang nak sah wudu, hang mesti wudu dengan tenang dan sempurna. Tak boleh ambil cincai, bocai. Tak boleh ambil ikut dan gitu. Maka dia jadi tak sah sembahyang. Tak sah daripada istinja. Sebab tu kita mengaji istinja tu. Hang pergi tandai, kencing hang tak betul, basuh tak betul, percik dekat pakaian, ambil wuduk jadi tak kena, jadi rawit semua benda. Maka pergi tandas tu kena elok-elok, wuduk kena ambil elok-elok, baru sembahyang kita dia mai tertib jadi elok. Gitu. Syarat-syarat tambahan bagi orang yang uzur. Bagi orang yang sentiasa berhadas dengan sebab air kencing sentiasa menitis atau mengalir, atau perempuan yang keluar darah istihadah, maka ditambah baginya beberapa syarat. Okey. Dalam dunia ni ada penyakit, nama dia adalah salisul baul. Salisul baul ni kencing sentiasa keluar. Terutama orang yang dah berumur dah, kencing dia kadang-kadang tak lawas. Ada masa dia tengah berdiri, ia kan waladdallin, dia terangkat keluar kencing pula. Dia punya kipas tak betul dah. Kipas Sanyo tu dah lama dah, kena tukar KDK pula. Tapi tak ada jual ni. Ni Sanyo tak ada. Memang lempak saja gitu ya, tak ada faedah dah. Kadang-kadang rukuk dia keluar. Ada orang yang dia keluar kalau kencing dia kelang kabut. Kalau dia kencing laju cepat, maksudnya orang dah qomat dia pergi tandas. Dia jadi tak betul. Maka kita jangan pergi tandas time tu. Ada orang yang biasa, kita duduk biasa macam ni je, cek keluar kencing, tu orang panggil salisul baul. Salisul maksudnya ada satu jenis penyakit manusia Allah bagi kat dia, ujian kat dia, kencing dia sentiasa keluar. Orang ni kita panggil dia sebagai daimul hadas, orang yang sentiasa berhadas. Dia ambil uduk pun hakikatnya dia masih berhadas. Orang yang kedua, nama dia adalah kencing yang sentiasa menitis atau mengalir. Kita doa supaya Allah pelihara kita, jangan ada penyakit-penyakit macam ni lah, salisul baul ni. Dia jadi payahlah kita. Tapi tuan-tuan, orang yang salisul baul ni pahala dia lebih daripada orang biasa lah. Sebab dia kencing, sakit saya apa benda, 5 benda kena buat kalau orang tu kencing salisul baul. Atau orang perempuan yang keluar darah istihadah, maka ditambah baginya beberapa syarat. Istihadah tu apa? Istihadah tu ialah, saya cerita haid dulu baru cerita istihadah. Haid ini adalah darah yang keluar daripada faraj satu orang perempuan. Itu darah normal, darah biasa bulanan yang keluar dalam badan satu orang perempuan ni. Allah buat kat dia. Setiap bulan dia ada. Dan biasanya darah tu akan keluar paling kurang 24 jam, sehari semalam. Paling lama darah tu keluar ialah 15 hari dia boleh keluar. 15 hari dia boleh jadi keluar. Sama ada kita agak confused dengan tempoh kita keluar tu, berapa, kita boleh ambil anggaran kebiasaan. Biasanya aku 7. Mai bulan ni aku tak tahu berapa hari dah, boleh pakai hak 7 tu. Tetapi kalaulah orang perempuan tu dah sampai 15 hari, orang perempuan ni darah dia keluar daripada mana-mana pun maknanya dia tak sihat. Kalau darah keluar daripada hidung, orang perempuan tu tak sihat.
Kalau darah keluar kot telinga, tak sihat. Darah keluar kot gigi, tak sihat. Kat sini tak sihat. Mana lokasi badan dia keluar darah, maksudnya orang perempuan dia tak sihat. Satu saja lokasi kalau keluar darah dia sihat, maknanya di faraj dia. Itu bagus, maknanya dia sihat. Kalau tak keluar di situ, dia kena pergi jumpa pakar sakit puan. Dia ada masalah. Kitaran haid dia tak sekata, kena pergi jumpa orang, ada makan ubat ke apa-apa. Itu ketika biasa. Katalah sampai 15 hari, darah tu still mengalir lagi, still mengalir lagi. Ketika 15 hari, dia dapat keistimewaan tak payah semayang. Semayang dia cuti, ABC. Allah bagi cuti kat dia. Jadi dia tak payah semayang. Ini satu kelebihan Allah bagi kat orang perempuan. Benda yang hanya orang lelaki dapat di akhirat, di dunia tak dapat. Dia tak semayang, Allah tak marah dia. Benda ni laki dapat di akhirat ya. Dunia tak ada, dengan harap tak dapat. Laki kena semayang tiap-tiap hari. Hang balut mata, hang tinggal mata saja. Kaki dua-dua terangkat aku tu. Tangan dua-dua terangkat, kepala kena balut aku tu. Mata yang nampak betul-betul je. Macam Robocop. Jemaah mai. Depa mai, Haji perasan tak kami ni daripada kidaf. Dia kata, dia buat begitu. Dia tak boleh cakap. Wajib semayang kat dia. Kerana otak dia masih berfungsi. Adalah cara semayang dia. Maknanya lelaki tak ada harapan tak semayang. Perempuan, walaupun dia tak semayang, bukan kata tak semayang tu Allah tak marah. Dapat pahala pula sebab dia ikut. Allah kata jangan semayang, dia tak semayang. Allah kata semayang, dia semayang. Dia ikut cakap Allah peraturan, dia dapat. Sebab Allah tahu orang perempuan ni nak urus rumah tangga, suami, anak, banyak benda nak buat. Ada waktu Allah restkan dia. Tapi haid ni dia tak keluar sepanjang orang tu mengandung. Once tahu kata dia mengandung je, maka tidak ada haid. Sebab ketika orang tu haid, dia kena berhenti semayang, dia tak boleh baca Quran dan sebagainya. Ada beberapa larangan untuk dia. Tapi ketika mengandung, haid itu terhenti selama 9 bulan. Sebab apa? Kata ulama, sebab nak orang perempuan tu dia teruskan semayang dia, teruskan baca Quran dia, supaya memberi kesan yang positif pada anak dia. Kesan yang positif. Haid yang berhenti selama 9 bulan tu, dia akan keluar bila darah tu? Ketika beranak. Tu darah dia nak darah nifas. Damul ladhi yakhruju min rahimil mar'ah aqibal wiladah. Darah yang keluar daripada rahim satu orang perempuan sejurus lepas dia beranak. Orang perempuan masa dia beranak banyak tak darah? Banyak darah keluar. Mai mana darah tu? 9 bulan simpan punya. Tak keluar ketika nifas masa beranak tu. Sebelum beranak lagi keluar dah. Tapi tu tak nama nifas, tu nama darah fasad. Masa kena semayang lagi masa tu. Kena ganti pelapik kat hospital orang tukar kan. Sebab darah terlalu banyak. Orang perempuan kena ingat waktu-waktu yang dia tak semayang ketika dia hampir-hampir nak beranak tu. Sakit dah, tak ketahuan dah. Jadi macam tu. Ada semayang zuhur, dia tak semayang tu. Rap dia beranak dah. Maka zuhur tu dia kena qada lepas dia bersalin nanti dah habis nifas dia. Dia kena ganti balik semayang tu. Ustaz, saya keluar darah. Tak, tu bukan nifas. Tu nama dia darah fasad. Darah tu still kena sembahyang lagi. Tadi haid, kemudian darah fasad, kemudian darah nifas. Habis semua nifas tu, katalah lepas 15 hari, dia still keluar lagi. Maka bermula daripada hari dan detik hari yang ke-15, orang perempuan tu dia hilang keistimewaan dia. Keistimewaan tak semayang tu dia hilang. Sebab kita tak pakai dah name tag yang haid tu, tak pakai dah. Buang. Pakai name tag nama apa? Istihadah. Istihadah ni apa? Dia darah penyakit. Darah penyakit, hilang keistimewaan semua, dia kena semayang macam biasa. Ustaz, darah keluar, bleeding. Macam haid juga lokasi dia. Jadi macam mana saya nak buat? Tuan-tuan dengar saya bab. Dia ada 5 benda kena buat ni. Sama ada istihadah atau kencing tak berhenti keluar. Yang pertama,
mesti masuk waktu dulu. Tunggu Allahu Akbar, Allahu Akbar azan, tunggu masuk waktu. Kemudian pi basuh alat kelamin. Basuh alat kelamin. Yang ketiga, tahan. Kalau orang perempuan mungkin dia pakai tuala wanita. Lelaki mungkin dia tahan dengan tisu atau kain dan sebagainya. Kemudian lepas tahan dia buat apa? Dia ambil wuduk. Kemudian dia semayang. Saya ulang sekali lagi. Mula-mula kena buat apa? Kena tunggu azan, masuk waktu dulu. Kemudian basuh. Kemudian tahan. Kemudian wuduk. Kemudian semayang. Dan ni semua berturut-turut. Tak boleh ada masa relax, masa dah ambil wuduk lah, ada member telefon, jawab lu, weh macam mana? Nanti lah kita pergi, aku lambat lah ni, aku nak pergi berjalan sembang-sembang tu. Maka 4 benda hak belakang tu dia batal, hang kena start balik, kena pergi balik, buat balik. Ambil masuk waktu azan, saya ulang lagi, masuk waktu, basuh, tahan, wuduk, solat terus sepanjang istiadah. Ustaz, masa saya semayang keluar kencing 3 liter 2 baldi. biar pi kat dia, lantak pi ya. Semayang kita tak batal. Sebab itu rukhsah atau keringanan yang dapat. Patutnya dia berhadas lah, berhadas kecil. Sebab kencing dia keluar, wuduk dia batal. Wuduk tak batal sebab penyakit. Mai saya habaq. Ni. Penyakit ni, contoh lah. Siapa ada penyakit kan? Dia kitab dia lain. Kitab dia lain. Dia cerita lain. Dia tak sama macam kita dah. Dia boleh semayang rukuk. Dia boleh rukuk straight boleh. Dia rukuk tapi dia straight. Dia rukuk macam tu je. Kita kata rukuk apa merepek aku ni. Aku tak boleh, aku sakit tulang belakang. Jadi dia boleh tunjuk sikit je. Dia straight ke tu, dia tunjuk ke tu. Sujud bawah sikit lagi. Sambil berdiri je, semayang sah. Dia tahiyat akhir bersila. Sebab apa ni? Dia bukan pakai kenduri. Tak, kaki aku lenguh. Okey? Tak ada siapa boleh tentukan macam mana hang kena lipat kaki hang macam tak. Bahasa saya abang, hang yang pasal. Macam tu. Janji hang semayang. Dia takbir, tangan dia patah. Dia takbir Allah. Macam ni takbir tu. Kita ingat polis trafik dulu. Tak, bukan. Tak patah. Buat turun lah. Tak boleh. Dia memang kena straight. Memang pasal semayang tu. Sagi orang tak tahu, orang kata dia macam dia kata apa rak, macam dia kata kita gitu kan. Tak lah. Sebab dia sakit dia punya pasal semayang habis. Macam apa janji cek mau semayang je. Jangan tak semayang. Jadi istihadah tak boleh lah suka-suka hati semayang tu, ada syarat dia. Tengok dia kata bersih, kemudian balut atau tutup tempat keluar hadas dengan tempat yang sesuatu yang suci. Cerita abang, tisu boleh, tisu terbaik lah. Tengok kalau kencing keluar banyak, kalau darah keluar banyak, biasanya tuala wanita tu dia mampu menampung. Adalah jenis-jenis, kalau orang darah banyak dia ada jenis dia, kalau darah sikit dia jenis dia. Tuan-tuan dan perempuan boleh cari yang sesuai. Hendaklah wuduk setelah masuk waktu semayang yang hendak dikerjakan berturut-turut. Cabang tadi tu mualat, tak boleh berhenti pi buat benda lain di antara sesuatu tu. Lepas tutup, lepas basuh tak boleh buat benda lain yang kena mengena sagi mai pula, tak boleh. Yakni hendaklah membasuh anggota kedua sebelum kering basuhan yang pertama dan begitulah seterusnya. Maknanya teruslah benda tu terus, dia jangan tunggu. Wuduk hanya dibenarkan 1 kali untuk mengerjakan semayang fardu. Dia haruskan beberapa semayang sunat. Sementara hadas keluar semasa mengerjakan semayang itu dimaafkan juga. Senang kita abang, 1 rakaat sekali semayang isyak. Dengan buat macam tu, hang semayang terus tarawih 20 rakaat tak payah salin dah. Sekali semayang fardu, benda sunat boleh buat. Melainkan tengah semayang tu nampak macam banyak sangat dah, okey, rakaat 10 pergi tukar balik dah. Kata tak keluar banyak pun okey je, teruskan juga. Tapi saya nak abang, orang-orang yang macam ni dia terpaksa effort dia lebih sikit untuk semayang, pahala dia tentu lebih daripada kita. Sebab walaupun dia susah, dia nak semayang juga.
Sepatutnya dia beban. Banyak pula cerita seorang tak payah semayang. Sepatutnya. Tapi tak dia semayang. Macam orang baca Quran lah. Kalau orang baca Quran terketak-ketak baca macam payah nak baca satu muka surat tu, Allah 2 jam baru dia boleh baca. Payah sangat. Pahala dia lebih daripada pahala yang biasa. Tapi tak ada lah lebih daripada orang yang selalu baca. Orang selalu baca lancang hafal Quran, dia ada ma'kiramil bararah. Dia duduk bersama malaikat yang khusus. Tapi orang yang biasa, kita, dia susah nak baca, dia baca juga. Masa dia untuk baca Quran lebih daripada kita. Setiap kesusahan kita dikalkulate oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diajar dan dikira dan diberi pahala. Dan yang terakhir dia kata apa? Basuh 2 kaki serta buku lali dan tertib. Jadi tertib tu kena ada. Lepas ambil semayang semua selesai semua dah. Jadi tertib. Tak boleh kita ambil semayang dulu baru tunggu masuk waktu, atau kita ambil semayang dulu baru kita basuh, kita ambil semayang baru kita tutup. Tak boleh. Jadi ikut susunan dan dia punya perjalanan dia itulah. Baik. Nanti kita tengok sunat wuduk pula. Bulan hadapan, insya-Allah. Okey. Ada soalan? 8.40. Siapa cakap tu? Ada belakang. Tak dengar. Tak dengar. Salam. Kalau nak sembahyang fardu pula, baru ambil sembahyang lain. Contohnya kita sembahyang maghrib, dah habis sembahyang maghrib, kita dengar kuliah semua. Kemudian kita sembahyang kemudian dah habis nak sembahyang isyak, kena pergi buat balik macam tadi tu, 5 tadi balik. Setiap fardu kita kena tukar lain. Kena buat balik-balik. Adapun sembahyang sunat, tak apa dah. Lepas sembahyang fardu tu, kita buat ba'diyah. Lepas sembahyang fardu kita buat witir. Lepas sembahyang fardu kita buat sembahyang lain, tak apa, pakai yang tu. Melainkan kita rasa tak selesa sendiri sebab mungkin darah dia terlalu banyak, kita nak salin. Tapi sepanjang dia mengalir, kalau kita tak apa, dia penuh pun tak apa, biar pergi kat dia. Sebab diizinkan kita. Sebab kalau setiap waktu sembahyang sunat kita nak tukar, memberatkan kita, maka Islam bagi keringanan sikit pada kita. Sembahyang fardu sahaja kita salin 5 kali satu hari macam tu. Betul soalan macam tu? Saya faham daripada jauh-jauh sama-sama macam itulah soalan dia. Katalah kita mualat ni, kalau benda-benda yang kena mengena dengan sembahyang dia tak batal. Contoh saya beritahu, mualat kita macam mana? Lepas kita ambil uduk tadi tu, kita nak sembahyang, kita pakai serban dulu. Serban dia tak batal mualat, kerana benda tu kena mengena dengan sembahyang. Kita terlambat sebab apa? Nak cari sejadah. Sejadah kat mana? Tingkat atas. Kita ambil dah uduk, kita jalan pergi naik atas, ambil sejadah, turun balik, sembahyang balik semua ni, tak apa, dia dikira kategori sama. Sama macam sembahyang qabliyah, sembahyang qasar, sembahyang jamak dengan qasar tu. Kalau kita sembahyang qabliyah, kalau kita sembahyang jamak takdim, mualat tu wajib. Kalau kita sembahyang jamak takhir, mualat tu sunat. Nanti kita mengaji. Katalah kita sembahyang zuhur dengan asar, sejurus selepas zuhur mesti sembahyang asar dah. Bangun terus sembahyang. Melainkan lepas sembahyang zuhur nak pakai minyak wangi, boleh pergi depan tu ambil minyak wangi, pakai dia, boleh sembahyang. Sebab apa? Sebab benda tu kena mengena dengan sembahyang, tak apa. Tapi lepas kita sembahyang zuhur, kita pergi kena kopi radik mais cawan dulu. Dengan kopi apa, kopi janda ke apa-apa, maka kita tak boleh sembahyang dah asar. Asar tu kena tunggu asar baru boleh sembahyang. Kelebihan tu dah hilang. Tetapi kalaulah kita sembahyang jamak takhir, mualat sunat. Contoh, selepas sembahyang isyak nak sembahyang maghrib. Lepas sembahyang isyak tak makan lagi. Sebab apa? Sampai rumah mak mentua dekat Kuala Lumpur, mak mentua kata mai makan dulu. Kita sembahyang isyak 2 rakaat. Di otak kita, aku tak sembahyang lagi jamak takhir maghrib.
Kita pergi makan, mak mentua buat ikan bakar lah, siakak RM1,000 lah, sotong, buncit, gemuk, badak, macam-macam semua kedara. 11.30 sembang pergi sembang mai. Isteri kita, abang, kita tak semayang lagi. Betul juga. Okey, jom kita semayang. Dia pergi semayang maghrib. Lamanya. Tak apa, tak ada masalah. Sebab sunat untuk kita mualat. Bukan nak suruh buat macam tu. Nak bagi faham. Jadi mualat ni berturut-turut ni, kalau benda yang dia ada kaitan dengan semayang, dimaafkan. Contoh kalau lah luka berdarah tu kan, kalau kita balut dengan cepat, lainlah. Kalau makan masa yang panjang, kita buat balik sekali lagi. Kalau pergi hospital, klinik ke, kita pula tercucuk benda yang jadi panjang, ni kena cari balut semua, makan masa mungkin dah setengah jam dah. Lepas tu kita start balik pada awal lah. Sikit lah kena tu, kita pun pergi basuh, rak pun satu celutik tu, semayang dah. Tak apa, dalam masa yang sedikit. Masa tu dia tak tetap. Ikut macam uruf lah. Kita kata, dalam 2-3 minit, start lah. Kalau 2-3 jam, tu lama. Jadi kalau benda-benda kaitan yang semayang, tak apalah. Kalau lambat, kita ulang balik buat yang 5 tu. Kena sedia mikrofon ni, tak dengar belakang. Baca Quran, boleh tak apa, amalan sunat pakai wuduk tu je. Semayang boleh, baca Quran boleh. Semua pakai wuduk tu je boleh, tak ada masalah. Semayang fardu je kena tukar. Kena salin bau lah. Ada saya pernah jumpa orang kena salisul baul, kencing. Mudah lagi. Umur 3 kata 5, 3 kata 6. Dia kena kencing, dia sentiasa keluar. Tambah dia pula jadi was-was ke tu. Payah jadi was-was, jadi lagi lambat pula. Dia gabung double pula. Jadi berat hati orang nak semayang. Dia boleh jadi tinggal semayang. Dia selalu kena motivasi diri dia, kena orang bagi semangat dia lah. Takut dia rasa macam rimah kan. Macam kita tak apa, dah kuat dah. Orang baru-baru nak semayang, dia rasa lemah nanti. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala rasulil ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala rasulih ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.